mempersembahkan kepada Buah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor tentang persetujuan Badan Perhubungan UMNO Negeri untuk diadakan pilihan raya negeri. Dan sebelum itu saya juga telah mendapat mandat daripada majlis tertinggi yang mana Presiden UMNO telah pun memberi juga persetujuan untuk saya membincangkan di peringkat negeri untuk mencapai kata keputusan untuk mengadakan pilihan raya di peringkat negeri. Maka berdasarkan kepada mandat yang diberikan, maka saya telah diperkenankan untuk menghadap Buah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada hari ini 22 bulan Januari 2022 pada jam 5 petang tadi di Istana Bukit Sirin untuk dipersembahkan pandangan kerajaan negeri agar Dewan Undangan Negeri Johor yang ke-14 ini dibubarkan. Dan permintaan kerajaan negeri telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, dan dengan ini Dewan Undangan Negeri yang ke-14 telah diisytiharkan sebagai terbubar. Langkah-langkah yang seterusnya itu akan diambil untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya oleh Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa kerajaan negeri dibentuk melalui 56 Dewan Undangan Negeri, di mana 29 kerusi merupakan simple majority untuk kerajaan negeri ditubuhkan. Dan apabila kerusi Dewan Undangan Negeri Kempas itu berlaku kekosongan, saya telah menimbangkan sama ada untuk mengadakan pilihan raya kecil ataupun sebaliknya, memandangkan bahawa ada peruntukan di bawah Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri bahawa selepas tempoh 3 tahun sesebuah dewan itu, sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negeri, tidak perlu diadakan pilihan raya kecil. Tidak perlu bukan bererti tidak boleh diadakan. Di Johor sepatutnya perlu diadakan kerana kerajaan negeri hanya memperolehi 29 kerusi di pihak kerajaan sebagai kerajaan yang mempunyai majoriti yang mudah. Tetapi oleh kerana apabila berlaku kekosongan itu pada 22 hari bulan Disember, keadaan banjir di Selangor telah pun bermula, dan begitu juga di Pahang. Kita semua tahu bahawa pada 17 dan 18 hari bulan Disember, kedua-dua negeri telah pun melalui keadaan banjir yang teruk, dan mengikutlah perangkaan daripada meteorologi, Jabatan Meteorologi, Johor juga akan menghadapi keadaan banjir. Maka itu saya perlu berhati-hati dalam membuat keputusan sama ada perlu atau tidak untuk diadakan pilihan raya kecil. Maka pertimbangan kerajaan untuk tidak mengadakan pilihan raya kecil adalah untuk memastikan bahawa sekiranya diadakan, ianya tidak membebankan rakyat. Jadi berlaku banjir pada 31 hari bulan Disember tahun ini, tahun lepas, maka kita dapat mengelak daripada berada dalam keadaan yang tidak selesa sekiranya pilihan raya kecil diteruskan. Jadi alhamdulillah, keadaan yang sama sebaik saja selesai pilihan raya, keadaan banjir, pusat-pusat pemindahan telah pun tutup. Kini kita dalam proses memastikan pos
banjir itu dilaksanakan kerja-kerja bantuan, kerja-kerja pembersihan terus dijalankan, dan keadaan COVID di Johor juga terkawal, dan juga kita dapat melihat kedudukan di mana ekonomi sudah mula kita gerakkan melalui kebenaran untuk vaccinated travel lane walaupun dengan jumlah yang kecil. Jadi saya beranggapan bahawa kerajaan yang ada perlu terus berusaha untuk menjadikan negeri Johor ini seperti mana it used to be. Sebuah negeri yang dinamik, sebuah negeri yang pesat pembangunannya, sebuah negeri yang rancak program-program untuk kepentingan rakyat. Perkara ini perlu diteruskan. Tetapi memandangkan kedudukan kerajaan yang boleh dikatakan sebagai bergerak atas ihsan pembangkang, saya fikir tidak wajar sama sekali berlaku di negeri Johor. Sebab itu, pertimbangan untuk mengadakan pilihan raya kecil adalah suatu yang amat diteliti oleh kerajaan pada waktu itu. Dan atas matlamat dalam masa yang sama mengelak daripada sikap riak dan juga sentiasa sahaja berusaha agar kita tidak berpuas hati atas pencapaian yang ada. Kita ingin bahawa Johor ini terus menjadi negeri yang lebih maju daripada apa yang ada. Lebih-lebih lagi, sewaktu saya menerajui kerajaan negeri ini, saya mewarisi kepimpinan negeri, a big shoe to fit in oleh pemimpin Barisan Nasional sebelum ini. Maka it is not going to see Johor just an ordinary state, especially during my watch. Saya ingin melihat Johor terus menjadi negeri yang maju, negeri yang rancak perancangan pembangunannya, dan untuk tujuan itu saya perlukan a fresh mandate. Saya perlu mendapat semula mandat daripada rakyat Johor. Bagaimana kerajaan yang kuat akan dapat membantu negeri dan rakyat Johor untuk lebih maju, lebih berjaya berdasarkan kepada strategiknya negeri Johor, potensi yang ada di negeri Johor. Maka pilihan raya negeri ini dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan semula mandat daripada rakyat bagi membolehkan kita meneruskan perancangan dan juga program-program yang telah pun disusun melalui sama ada bajet 2022 maupun potensi negeri Johor itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita akan menunggu keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menetapkan tarikh-tarikh yang seterusnya. Di peringkat kita di kerajaan negeri, kita pun telah memenuhi syarat-syarat di mana pasal 23(2) itu membolehkan kita mengadakan pilihan raya sebelum tamat tempoh 5 tahun, dan 15(3) adalah untuk membolehkan ataupun kuasa yang ada kepada Kebawah Duli Sultan Johor untuk memansuhkan Dewan Undangan Negeri ini. Jadi di pihak Parti Barisan Nasional kita telah pun bersedia, dan kita akan lakukan yang terbaik, dan kita akan pastikan seperti mana pernah saya katakan, walaupun Dewan Undangan Negeri telah dibubar, program-program, inisiatif kerajaan negeri ini akan diteruskan, dan pilihan raya negeri ini tidak akan menggugat ataupun tidak akan mengubah perancangan yang dibuat oleh kerajaan di dalam Belanjawan 2022. So, itulah saja.
Kalau ada apa-apa pertanyaan, Datuk, itu bukan komposisi. Sila. Kalau boleh kita nak tahu komposisi keadaan sekarang.